Action. Saya mencintai anda. Bomanya. Bayangkan tuan-puan sekalian, tip dan doa keluarga bahagia ni comel sangat. Contoh kita ambil tips ni. Tip ni. Contoh tips ni. Tips. Okey. Saya ambil tip yang ketiga. Okey. Apa tu? Sayang perlu dilafazkan. Lepas tu ada hadis Nabi, lepas tu ada kaedah dia. Kalau sayang kena luah. Nabi SAW bersabda, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbiruhu annahu yuhibbuhu." Apabila salah seorang kalian mencintai saudaranya, tak kiralah mencintai isteri, anak, kawan, maka khabarkanlah bahawa engkau mencintainya. Itu sunnah Nabi dan itu perintah Nabi. Nabi suruh, hadis sahih. Kalau sayang, cakap. Sebab itu orang lelaki, janganlah, terimalah saya seadanya. Saya memang tak pandai nak cakap I love you, sayang-sayang ni. Berubahlah untuk mengikuti sunnah Nabi. Berubahlah untuk jadi lebih baik. Tak ada rugi pun berubah jadi lebih baik. Untung berganda-ganda. Okey, cuba praktis Encik. Praktis terus. Usah bersegan lagi Encik Suami. Macam pesanan untuk saya je tu. Ya. Ya, praktis terus. Okey. Praktis. Terima kasih menerima saya. Saya mencintai anda. Bomanya macam pelakon drama. Okey. Sebenarnya Encik, kita sedang bagi contoh, bukan sedang macam saya sayang buat awak. aksi yang menggelikan ke, meloyakan ke. Bagi contoh. Okey, contoh seorang suami cakap dekat isteri. I love you. Masya Allah. I love you more. Encik, ingat tak? Kena sebut apa? Saya sayang awak. Saya sayang awak kerana Allah. Ya, daripada hati sekarang. Okey. Saya sayang awak kerana Allah. Semoga Allah menyayangimu kerana kamu sayang saya kerana Allah. Itu dia sebenarnya hadis ni ada sambungan dia. Sahabat Nabi ni bila disuruh oleh Nabi pergi cakap. Ceritanya begini, ada seorang lelaki, dia dengan Nabi. Lepas tu ada melintas seorang lelaki. Lepas tu sahabat Nabi ni kata, "Ya Rasulullah, aku menyayangi, aku sayang sahabatku tu." Lalu Nabi kata, "Kalau kamu menyayangi dia, kamu kena bagi tahu yang kamu sayang dia." Lalu sahabat Nabi ni pun pergi tanpa menangguh. Tu yang saya kata terus praktis, sebab Nabi suruh buat terus. Lalu sahabat Nabi ni terus pergi jumpa sahabat tu. Lalu berkata, "Sesungguhnya saya menyayangimu kerana Allah." Lalu sahabat tu pun jawab, "Semoga Allah menyayangimu." Sebab apa? Sebab engkau menyayangiku kerananya. Okey, lagi sekali. Sekarang, Encik, saya cakap yang lebih simple tu. Encik kena tahu jawapannya ya. Okey, baik. Saya sayang Encik kerana Allah. Kami bukan cakap Encik, Ustaz-Ustazah ya ni sebab depan. Depan ramai ni sebab ada yang nak pindah Pluto dah ni. Nak pindah Zuhal lah. Saya tak boleh. Tengok tu. Tak tahu cara jawab tak, lah banyak ni cara menjawab. Okey. Saya mencintaimu kerana Allah. Semoga Allah mencintaimu kerana kamu awak mencintai saya kerananya, kerana Allah. Okey, sekarang saya pula cakap. Saya mencintai awak, saya mencintaimu kerana Allah. Okey. Semoga Allah mencintaimu kerana mencintai saya kerana Allah. Kerananya. Betul macam nak angkat nikah je. Betul. Masya Allah, betul. Alhamdulillah, subhanallah. Itulah antara ucapan yang dirakam yang berlaku di antara dua sahabat Nabi. So ucapan tu sangat indah, kita boleh jadikan amalan. It's not easy nak sebut kerana Allah. Mula-mula sebut tu tak ada rasa apa-apa. Maksudnya macam main sebut je, apa maksud kerana Allah. Tapi bila kita dah selalu sebut, sayang awak kerana Allah, sebut kerana Allah tu, maka insya-Allah lama-lama hubungan yang terbina memang kerana Allah, dan Allah akan jaga hubungan tu.
Kita kasih sayang terbina kerana Allah. Sebab bila kasih sayang kerana Allah, apa kelebihan Encik? Apa kelebihan bila berkasih sayang kerana Allah? Dapat keberkatan. Lagi? Dapat perlindungan. Lagi? Dapat. Ada hadis Nabi tau yang berkaitan dengan, sebenarnya ini hadis yang sahih. Nabi bersabda, ketika di mahsyar, Allah akan berfirman di hadapan seluruh manusia yang berada di mahsyar. Allah akan berfirman, di manakah hamba-hambaku yang saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai kerana keagunganku? Kerana Allah, kerana Allah. Siapa yang saling menyayangi kerana-Ku? Lalu Allah menjemput mereka yang saling mencintai, menyayangi ini untuk berada di bawah naungan Allah di mahsyar kelak. Sebab itu ada hadis Nabi, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Siapa golongan tersebut? Daripada 7 golongan tu, salah satunya adalah mereka yang saling mencintai kerana Allah. Sebab tu kena belajar sebut, I love you lillahi ta'ala, I love you lillah, saya sayang awak kerana Allah. Kalau in English, I love you kerana Allah, I love you because of Allah. I love you because of Allah. I love you lillah pun boleh lah. Macam tu. Okey. Sebenarnya kita cuba nak survive tanpa sumbangan, tetapi ia merugikan ummah juga. Sebab kita nak bagi peluang kepada orang ramai untuk dapat pahala wakaf. Sebab yang kita nak bina ni adalah bukan untuk diri kita. Kita pun tak tahu berapa lama je hidup, tapi untuk generasi. Pembangunan institusi kaedah pendidikan yang mantap, yang kuat. Anak-anak ni dan proses dia membesar, belajar di sini. Mereka turut diajar bertani. Mereka turut diajar menternak. Mereka turut diajar untuk melakukan kerja-kerja kebajikan. Supaya bukan hanya mental mereka saja yang dapat, tetapi keseluruhan. Mereka jadi skillful. Di sini konsep pendidikan kepada anak-anak yang akan belajar. Kita akan bina international school apa semua kan. Konsepnya adalah konsep belajar daripada kehidupan. Sebab itulah kehidupan yang sebenar yang mereka perlu lalui, kesusahan apa semua. Tuan-puan sekalian, apa yang anda nampak tu yang sedang giat dibangunkan, pembangunan madrasah. Tapi madrasah ni dia seperti mini masjid, yang mana di situ akan ditunaikan solat berjemaah 5 waktu, dan di situ juga akan diwujudkan kelas-kelas pengajian agama khususnya. Dan dalam waktu yang sama, dia macam mini surau. Dia ada dewan yang mana boleh dijadikan dewan orang ramai untuk kenduri, mungkin untuk seminar, untuk apa saja. Dan madrasah inilah yang akan menjadi ataupun dinamakan dia adalah pusat Islam. Bangunan pusat Islam. Madrasah ni seperti pelbagai aktiviti, program-program Islam. Jadi tuan-puan sekalian, kita memang mengalu-alukan dan mengharapkan, bahkan saya sendiri merayu daripada tuan-puan sekalian untuk memberikan sumbangan infak kalian kepada bangunan madrasah ataupun kita panggil kompleks Islam. Kita nak bina kompleks Islam dekat sini. Jadi terima kasih banyak kepada yang menyokong perjuangan ini. InsyaAllah untuk lebih lanjut anda cari Perkampungan Al-Hijrah. Sebab di page ada, TikTok ada, IG ada. InsyaAllah mereka aktif, sentiasa update. Sekian, mohon maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.